Jauh di sana, seorang gadis bernama Sasha dari Perm, Rusia telah jatuh cinta dengan Faik, seorang pelajar pertukaran Malaysia yang ditemuinya di Moskow. Setelah berkahwin, dia mengikut suaminya pulang ke Malaysia. Di sana, dia benar-benar terkejut dengan kehangatan sistem pemanas lantai yang pertama kali dialaminya. 3 tahun kemudian, ibu bapanya dari Rusia datang melawat. Walaupun telah menyiapkan pakaian termal yang tebal untuk menghadapi kesejukan yang mereka sangka akan mencapai paras negatif 40 darjah seperti di kampung halaman, pada malam pertama, kedua-dua mereka terpaksa bangun kerana berpeluh. Ibunya mengalirkan air mata dan berkata, "Sepanjang hidup saya, inilah kali pertama saya tidur lena dengan kehangatan yang menusuk tulang." Faik tidak dapat melupakan kehangatan yang dirasai ibu bapa mentuanya di Malaysia, memutuskan untuk memasang sistem pemanas lantai untuk mereka di Perm. Walau bagaimanapun, di Rusia, tidak ada pengalaman dalam pembinaan sistem pemanas lantai yang dapat menahan kesejukan negatif 40 darjah. Dan kemudian, sistem pemanas lantai yang siap itu telah mengubah seluruh sebuah perkampungan di Rusia. Bagaimanakah itu boleh berlaku? Sekarang kita akan memulakan kisah menyentuh hati itu. Pendaftaran saluran, like, dan pengaktifan notifikasi Anda adalah sumber motivasi yang besar bagi saya. Sokonglah saya dengan lebih lagi melalui penyertaan keahlian. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Perm, Rusia. Perm ialah sebuah bandar di tengah Rusia, di mana suhu musim sejuk boleh turun sehingga negatif 40 darjah Celcius. Rumah saya adalah sebuah rumah kecil di pinggir bandar Perm, sebuah rumah kayu yang berusia lebih 100 tahun. Rumah saya menggunakan sistem pemanas pusat dengan radiator yang hanya memanaskan udara, manakala lantai pula sentiasa sejuk seperti ais. Walaupun memusingkan radiator ke tahap tertinggi, ia tidak membantu. Pada musim sejuk, walaupun di dalam rumah, kami terpaksa memakai selipar bulu biri-biri yang tebal, tetapi kadangkala masih tidak dapat menahan kesejukan yang mencucuk tapak kaki. Saya belajar jurusan kesusastraan Rusia di Universiti Persekutuan Perm dengan prestasi akademik yang cemerlang. Selepas tamat pengajian, saya telah terpilih untuk menyertai program pelajar pertukaran di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia bagi saya adalah dunia yang sama sekali baru, dan disinilah saya bertemu dengannya. Faik pada masa itu adalah seorang pelajar sarjana di Fakulti Bahasa dan Kebudayaan Melayu, dan pada masa yang sama sedang membuat penyelidikan tentang bahasa Rusia. Kami bertemu sebagai rakan kongsi pertukaran bahasa, dengan cepat menjadi rapat dan jatuh cinta tanpa disedari. Setahun pertukaran berakhir, saya terpaksa kembali ke Perm. Perpisahan itu sungguh menyakitkan, tetapi kami tidak dapat berpisah. Kami mengekalkan hubungan jarak jauh selama 6 bulan. Setiap malam, kami membuat panggilan video dan menulis surat antara satu sama lain. Kemudian pada suatu hari, Faik terbang ke Perm mencari saya. Saya tidak akan pernah melupakan perasaan yang meluap-luap apabila melihatnya di lapangan terbang Perm yang diselubungi salji putih. "Sasha, kawinlah dengan saya. Mari kita tinggal bersama di Malaysia." Faik melamar saya. Saya ragu-ragu. Saya takut untuk meninggalkan ibu bapa saya ke negara asing. Tetapi apabila melihat mata ikhlasnya, saya membuat keputusan. Ya, saya akan ikut awak. Bercakap dengan ibu bapa, saya benar-benar sukar, terutamanya ibu saya. Beliau menangis. "Anakku, Malaysia jauh sangat. Kita tidak akan dapat berjumpa selalu." Bapa saya pula diam membisu. Tetapi saya tahu hatinya juga berat. Walau bagaimanapun, akhirnya kedua-dua mereka menghormati keputusan saya. "Asalkan anak gembira, ibu bapa pun akan gembira," kata bapa saya. Selepas majlis perkahwinan, saya tiba di Malaysia. Mengingat kembali saat pertama kali melangkah masuk ke dalam kondominium di Kuala Lumpur, hati saya masih teruja. Sebaik sahaja menanggalkan kasut dan melangkah masuk melalui pintu, saya dapat merasakan kehangatan dari lantai. Saya benar-benar terkejut. "Abang, kenapa lantai ini hangat?" saya bertanya kepada Faik. Dia tersenyum dan menjelaskan, "Di Malaysia, kondominium moden sekarang mempunyai sistem pemanas lantai. Ada pipe air panas yang mengalir di bawahnya yang menjadikan keseluruhan lantai menjadi hangat. Ini adalah teknologi yang orang Malaysia pelajari dan perbaiki untuk keselesaan optimum dalaman." Saya tidak dapat mempercayainya.
Sepanjang hidup saya hidup di atas lantai yang sejuk beku, tetapi wujud pula lantai yang hangat seperti ini. Malam pertama, saya memijak lantai yang hangat dan hanyut dalam tidur. Berbaring di bawah selimut, saya merasakan kehangatan dari bawah merebak menyelubungi seluruh badan. Di Perm, saya terpaksa menggunakan 3 lapisan selimut tetapi masih berasa sejuk. Tetapi di Malaysia, hanya 1 selimut nipis sudah cukup. Malam itu saya tidur nyenyak sekali dalam hidup saya. Saya tidak dapat melupakan perasaan gembira apabila bangun pada waktu pagi dan melangkah kaki ayam di atas lantai. Di Perm, sebaik sahaja membuka mata, perkara pertama yang perlu saya lakukan ialah mencari selipar, memijak lantai, yang sejuk beku benar-benar menyakitkan. Tetapi di Malaysia, saya boleh berjalan kaki ayam dengan bebas di seluruh rumah. Hanya mereka yang pernah mengalaminya sahaja yang tahu betapa besarnya kebebasan itu. Apabila perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia, saya benar-benar terpesona dengan sistem pemanas lantai. Walaupun tidak ada musim sejuk yang teruk di sini, saya masih boleh memakai pakaian nipis di dalam rumah, duduk bersila di lantai ruang tamu menonton televisyen atau membaca buku dengan selesa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Perm. Tetapi semakin gembira, semakin saya teringat ibu bapa saya di Perm, terutamanya pada musim sejuk. Memikirkan bahawa semasa saya hidup selesa di Malaysia, ibu bapa saya terpaksa berjalan di atas lantai yang sejuk dalam kesejukan yang melampau di Perm, hati saya sakit. Setiap kali membuat panggilan video, ibu saya berkata, "Anakku, musim sejuk tahun ini sangat sejuk. Bil pemanas terlalu mahal, jadi ibu tidak berani membukanya banyak." Saya berkata kepada Faik, "Abang, saya ingin menjemput ibu bapa saya datang ke Malaysia. Saya mahu mereka merasai kehangatan yang selesa di sini." Faik bersetuju dengan gembira. "Idea yang bagus. Mari kita jemput ibu bapa mentua datang ke sini. Mereka pasti akan suka jika dapat merasai sistem pemanas lantai kita." Kami menghantar surat jemputan kepada ibu bapa saya, menjemput mereka tinggal di Malaysia selama 2 minggu. Ibu bapa saya sangat gembira. Ibu saya berkata beliau sangat gembira, tidak lama lagi akan berjumpa dengan anak perempuan. Saya benar-benar mahu ibu bapa saya merasai sistem pemanas lantai apabila mereka tiba di Malaysia. Saya mahu mereka merasai kehangatan itu. "Bapa, Ibu, selamat datang ke Malaysia." Saya menyambut ibu bapa saya dengan gembira di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Baru tiba dari Perm, mereka kelihatan letih selepas penerbangan yang panjang, tetapi apabila melihat saya, mereka tersenyum lebar. "Sasha, anak ibu." Ibu memeluk saya dengan erat. Sudah setahun kami tidak berjumpa, saya juga memeluk ibu dengan erat. Bapa mengusap kepala saya dan berkata, "Anak perempuan sudah besar. Kehidupan di Malaysia nampaknya sangat sesuai dengan kamu." Faik juga tunduk hormat. "Selamat datang, Bapa, Ibu. Saya sudah sediakan rumah supaya Bapa dan Ibu dapat berehat dengan selesa." Sebaik sahaja melangkah keluar dari lapangan terbang, bapa saya terkejut berkata, "Oh, tidak sejuk seperti yang saya sangka, ya?" Walaupun itu adalah pertengahan Desember di Kuala Lumpur, berbanding dengan kesejukan negatif 40 darjah di Perm, cuaca di sini sungguh menyenangkan. "Malaysia lebih selesa daripada Perm, Bapa." Saya jelaskan. "Ini pun dipanggil cuaca selesa ke? Di Perm sekarang, mungkin garam pun sudah membeku." Bapa saya ketawa. Dalam perjalanan pulang, ibu bapa saya tidak henti-henti mengagumi pemandangan malam Kuala Lumpur. "Banyak bangunan tinggi, ya, dan lampu pun bersinar terang," kata ibu saya. Faik menjelaskan, Kuala Lumpur ialah bandar metropolitan yang besar dengan hampir 10 juta penduduk. Malam pun masih sangat meriah. Kami tiba di kompleks kondominium. Semasa menaiki lift, bapa saya berkata, "Kondominium tinggi betul, rumah kita di kampung hanya ada 2 tingkat. Faik menjawab, "Ya, rumah kami di tingkat 15, pemandangan sangat cantik." Pintu rumah terbuka. "Bapa, Ibu, silalah masuk." Saya berkata, ibu saya yang sedang menanggalkan kasut tiba-tiba berhenti. Matanya terbeliak. "Oh Tuhan, lantai ini hangat betul." Ibu saya terkejut. Bapa saya juga menanggalkan kasut dan melangkah ke atas lantai. "Betul-betul, lantai?" Bapa saya juga kelihatan terkejut. Kedua-dua mereka melangkah masuk ke ruang tamu dengan berhati-hati.
Mereka menyentuh lantai dengan tangan, berjalan kaki ayam, malah duduk mencangkung untuk melihat lantai dengan teliti. "Apa nih? Lantai benar-benar hangat," bapa saya bertanya. Saya tersenyum dan menjawab, "Di Malaysia ada sistem pemanas yang dipanggil pemanas lantai, bapa." Faik menjelaskan dengan lebih terperinci. Di bawah lantai ada pipe air panas. Melalui pipe-pipe itu, keseluruhan lantai dipanaskan. Ibu saya duduk di tengah ruang tamu. Beliau menggosok lantai dengan kedua-dua tangan lalu mengalirkan air mata. Sepanjang hidup ibu hidup di atas lantai yang sejuk, tidak sangka ada tempat yang hangat seperti ini. Adakah ini mimpi atau kenyataan? Saya juga hampir menangis. Saya tahu betapa sukarnya ibu saya di atas lantai yang sejuk beku. Bapa saya juga duduk di lantai, sungguh ajaib. Radiator hanya memanaskan udara, jadi lantai sentiasa sejuk. Tetapi ini memanaskan lantai itu sendiri, rasanya sungguh berbeza. Faik mengangguk mendengar kata-kata bapa. Betul bapa. Sistem pemanas lantai menggunakan haba radiasi, jadi ia lebih cekap dan jauh lebih selesa. Saya membawa ibu bapa saya ke bilik tidur. Bapa, ibu, bapa dan ibu akan tidur di sini. Ibu saya menyentuh lantai bilik tidur dan sekali lagi mengagumi. Lantai bilik tidur pun hangat juga, ya. Faik menjelaskan. Keseluruhan lantai hangat, bapa. Ruang tamu, bilik tidur, malah lantai tandas pun hangat. Lantai tandas pun, bapa saya bertanya dengan terkejut. Ya, bapa. Di Malaysia, kondominium moden seringkali membuat tandas juga hangat. Pada musim sejuk, pergi ke tandas bukan lagi kesukaran, tetapi sesuatu yang selesa. Saya jelaskan, ibu bapa saya terus terkejut. Malam itu, mereka tidur di atas tilam yang dibentang di lantai yang hangat mengikut gaya orang Malaysia. Keesokan paginya, saya mengetuk pintu bilik ibu bapa saya. "Ibu, bapa dan ibu tidur nyenyak tak?" Ibu saya membuka pintu, wajahnya berseri-seri. "Anakku, malam tadi ibu tidur lena sangat. Lantai yang hangat membuatkan tidur di bawah selimut sungguh selesa. Di Perm, ibu terpaksa pakai 3 selimut pun masih sejuk. Di sini, 1 sahaja sudah cukup." Dan ibu tidak sangka bangun pagi dan melangkah kaki ayam ke lantai adalah perkara yang begitu indah. Mendengar kata-kata ibu, saya sungguh gembira. Bapa saya juga keluar ke ruang tamu dan berkata, "Sungguh pengalaman ajaib. Sepanjang hidup di atas lantai yang sejuk, tidur di atas lantai yang hangat seperti ini membuatkan seluruh badan rasa segar. Di Perm, bangun pagi mesti tergesa-gesa mencari selipar kerana lantai terlalu sejuk. Tetapi di sini, berjalan kaki ayam pun tidak rasa sejuk langsung." Semasa sarapan, bapa saya bertanya kepada menantu, "Sistem pemanas lantai ini hanya ada di Malaysia sahaja ke?" Faik menjawab, "Ya, bapa. Ini adalah kaedah pemanasan moden yang Malaysia pelajari dan aplikasikan dengan sangat berjaya. Asalnya, ini adalah teknologi purba dari Korea yang dipanggil ondol. Dahulu mereka membakar api di dapur. Haba akan melalui laluan di bawah lantai rumah. Sekarang, ia telah dibangunkan menjadi penggunaan dandang untuk memanaskan air, kemudian air disalurkan melalui pipe. Tetapi prinsip asasnya masih sama. Wujud sejak beribu-ribu tahun lalu, bapa saya terkejut. Jadi, orang Korea sudah hidup di atas lantai yang hangat beribu-ribu tahun ke? Ya, bapa. Malaysia dan Korea mempunyai keperluan untuk hidup selesa, jadi nenek moyang mereka mencipta sistem ini. Faik menjelaskan, dan bapa saya sangat kagum. Ibu saya berkata, nenek moyang orang Korea sungguh bijak. Rusia kita lebih sejuk daripada Malaysia. Kenapa kita tidak cipta teknologi ini? Saya menjawab, saya rasa kerana budaya Rusia menggunakan kerusi dan katil jadi tidak perlukan pemanas lantai. Manakala di Malaysia atau Korea mempunyai budaya duduk bersila di lantai, jadi memanaskan lantai adalah sangat penting. Oh, begitu. Budaya yang berbeza menghasilkan teknologi yang berbeza. Bapa saya mengangguk. Saya tidak sangka ibu bapa saya begitu terharu dengan sistem pemanas lantai. Saya pun terkejut semasa pertama kali mengalaminya, tetapi reaksi ibu bapa saya jauh lebih besar. Mungkin kerana sepanjang hidup, mereka telah hidup di atas lantai yang sejuk beku. Beberapa hari berlalu, bapa saya ingin tahu lebih lanjut tentang sistem pemanas lantai. Menantu, saya nak tahu bagaimana sistem pemanas lantai ini berfungsi dengan tepat.
Faik membawa bapa ke bilik teknikal di mana dandang diletakkan. Ini dandangnya, bapa. Faik menunjuk dan menjelaskan. Mesin ini memanaskan air dan menyalurkannya ke pipe di bawah lantai. Suhu juga boleh dilaraskan. Bapa saya memerhatikan dandang dengan teliti. Mesin kecil dan senyap seperti ini boleh memanaskan seluruh rumah. Sungguh menakjubkan. Faik turut menjelaskan struktur lantai. Semasa pembinaan, pertama sekali diletakkan lapisan penebat. Di atasnya diletakkan pipe air panas. Kemudian disimen di atas untuk menyebarkan haba secara sekata. Akhirnya, dipasang lantai kayu atau jubin. Bapa saya mengangguk kagum. Sungguh saintifik. Daripada penebat haba sehingga penyebaran haba yang sekata, semuanya dikira dengan teliti. Pada waktu malam, seisi keluarga berkumpul di lantai ruang tamu, minum teh sambil berbual. Di Rusia, ini tidak dapat dibayangkan. Lantai yang sejuk membuatkan kami sentiasa perlu duduk di atas sofa atau kerusi. Kenapa orang Malaysia suka duduk di lantai? Anak, ibu saya bertanya. Faik menjelaskan, Malaysia mempunyai tradisi budaya duduk di tikar, ibu. Orang duduk di lantai untuk makan, malah tidur di lantai. Sofa dan katil adalah pengaruh daripada budaya barat. Tetapi ramai orang Malaysia masih berasa selesa apabila duduk di lantai. Kerana budaya duduk di lantai, maka teknologi memanaskan lantai berkembang. Bapa saya kini faham. Betul, bapa. Budaya mencipta teknologi dan teknologi pula mendorong perkembangan budaya. Bapa saya mengangguk dengan serius mendengar penjelasan Faik. Keesokan harinya, kami membawa ibu bapa saya ke pasar. Saya mahu menunjukkan kepada mereka pasar tradisional Malaysia. Selepas berjalan-jalan di pasar, kami masuk ke sebuah restoran. Itu adalah restoran dengan tempat duduk bersila. Di sini kita duduk di lantai untuk makan. Saya jelaskan, apabila menanggalkan kasut dan melangkah masuk, bapa saya terkejut berkata, lantai di sini pun hangat. Ya, ibu saya juga kagum, restoran pun ada pemanas lantai ke? Faik menjelaskan, kebanyakan restoran tradisional di Malaysia mempunyai pemanas lantai supaya pelanggan boleh duduk dan makan dengan selesa. Makanan dihidangkan, nasi lemak, satai, dan pelbagai hidangan sampingan lain. Ibu bapa saya pertama kali mencuba makanan Malaysia. Sedapnya, kata bapa saya sambil menikmati nasi lemak. Makanan sedap, lantai pula hangat, sungguh selesa. Semasa hendak pulang, ibu saya berkata, anakku, Malaysia memang negara yang selesa untuk didiami, bukan sahaja rumah, malah restoran pun ada lantai yang hangat. Ibu dapat merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap manusia. Saya berasa bangga dengan kata-kata ibu. Malam itu, di ruang tamu rumah kami, bapa saya berkata dengan serius, menantu dan anak perempuan, kali ini datang ke Malaysia. Saya telah belajar banyak perkara, terutamanya saya telah sedar betapa hebatnya sistem pemanas lantai ini. Ini bukan sekadar teknologi pemanasan, ini adalah falsafah kemanusiaan. Falsafah? Faik bertanya. Ya, memanaskan lantai bermakna mengambil berat supaya manusia dapat hidup dengan cara yang paling selesa. Memanaskan udara pun selesa, tetapi jika lantai sejuk, kita tidak boleh selesa sepenuhnya. Tetapi apabila lantai hangat, kita boleh berjalan kaki ayam, boleh duduk di lantai, boleh tidur di lantai. Ia memberikan kebebasan dan keselesaan yang lengkap. Faik kelihatan terharu dengan kata-kata bapa. Bapa betul. Rakyat Malaysia sentiasa berusaha menjadikan rumah sebagai ruang yang paling selesa. Oleh itu, sistem pemanas lantai ini berkembang. Saya juga terkejut dengan pemahaman bapa. Ibu saya menambah, di Perm, setiap kali musim sejuk tiba, ibu mula risau tentang bil pemanas, risau rumah tidak cukup hangat. Tetapi di Malaysia, nampaknya tidak ada kebimbangan itu. Rumah sentiasa hangat, jadi rasa sangat tentram. Saya menjawab, betul, ibu. Di Malaysia, orang tidak perlu risau tentang kesejukan. Seminggu berlalu, ibu bapa saya telah menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kehidupan di Malaysia. Mereka berjalan kaki ayam di dalam rumah, duduk di lantai, menonton televisyen secara semula jadi. Terutamanya imej mereka berdua bangun pagi, berjalan kaki ayam ke tandas kelihatan sungguh gembira. Anakku, ibu tak nak balik Perm lagi lah. Ibu saya bergurau, tetapi saya tahu dalam gurauan itu ada keikhlasan.
Bapa saya juga berkata, betul. Di sini tak sejuk langsung, rumah yang hangat seperti ini macam syurga. Mendengar kata-kata ibu bapa, hati saya bercampur baur. Gembira kerana mereka suka Malaysia, sedih kerana mereka akan pulang. Terutamanya memikirkan bahawa mereka perlu hidup dalam rumah yang sejuk semula membuatkan hati saya sakit. Pada masa itu, saya tidak tahu bahawa Faik sedang merancang sesuatu. Ibu bapa saya sudah berada di Malaysia selama seminggu. Kini mereka telah menyesuaikan diri sepenuhnya. Mereka memakai baju lengan pendek di dalam rumah dan duduk bersila menonton televisyen secara semula jadi. Walau bagaimanapun, mereka masih terus terkejut dengan teknologi Malaysia. Pada suatu pagi, bapa saya sedang memerhatikan kunci pintu utama dengan teliti. Menantu, kunci pintu ini pelik betul. Faik mendekat dan menjelaskan, ya, bapa, ini kunci pintu digital. Boleh dibuka dengan kata laluan atau cap jari, sangat mudah kerana tidak perlu bawa kunci. Tapi, musim sejuk ia tak rosak ke? Bapa saya bertanya. Di Rusia, kunci logam sering membeku dan sukar dibuka. Kunci mekanikal pun kadangkala tersekat kerana sejuk. Faik mengangguk. Kunci digital Malaysia ada fungsi anti pembekuan. Ia direka untuk berfungsi seperti biasa walaupun dalam cuaca sejuk melampau. Bapa saya kagum, teknologi Malaysia sungguh hebat. Hingga kebutiran kecil pun dijaga dengan teliti. Pada masa itu, Faik bertanya dengan berhati-hati. Bapa sudah cuba guna fungsi mangkuk tandas dalam tandas ke? Bapa saya kelihatan terkejut. Mangkuk tandas pun ada fungsi ke? Bapa sangka itu hanya penutup mangkuk tandas biasa saja. Faik dan saya berpandangan, rupa-rupanya ibu bapa tidak tahu tentang mangkuk tandas pintar itu sepanjang seminggu ini. Saya ketawa, ibu, bapa, masuk tandas kejap. Saya nak tunjuk sesuatu. Ibu bapa saya mengikut dengan kehairanan masuk ke tandas. Saya menunjuk pada panel kawalan di sebelah mangkuk tandas. Ini adalah penutup pencuci elektronik. Selepas membuang air, boleh cuci dengan air. Bapa saya bertanya dengan terkejut. Apa? Cuci dengan air? Ibu saya juga terperanjat, rupa-rupanya ini bukan penutup biasa. Faik tersenyum menjelaskan, Papa, Ibu, ini bukan penutup mangkuk tandas biasa. Ia ada fungsi pencuci yang dipanggil bidet. Saya menunjuk pada panel kawalan dan menjelaskan, tekan butang ini, air hangat akan keluar untuk mencuci. Di Malaysia, kebanyakan keluarga moden memasang ini. Bapa saya melihat panel kawalan dengan teliti. Seminggu ini tak tahu pun, ingatkan, hanya penutup mangkuk tandas biasa. Ibu saya juga terkejut. Ibu pun sama, ingatkan mangkuk tandas ini nampak pelik sikit saja. Saya ketawa, sepatutnya saya jelaskan kepada bapa dan ibu lebih awal. Saya minta maaf. Faik membuat demonstrasi. Tekan butang ini, muncung akan keluar dan menyembur air macam ini. Intensiti dan suhu air boleh dilaraskan, dan ada juga fungsi pengeringan. Mata bapa, saya terbeliak kagum. Semuanya automatik? Ya, bapa. Cuma tekan butang sahaja, ia akan berfungsi secara automatik. Dan tempat duduk pun ada fungsi pemanas, jadi pada musim sejuk, tidak rasa sejuk. Mendengar penjelasan itu, ibu saya bertanya, tempat duduk pun hangat ke? Saya mengangguk dan menyuruh ibu menyentuh. Ibu sentuhlah. Ibu saya berhati-hati menyentuh tempat duduk. Hangat betul. Bapa saya juga menyentuh dan terkejut. Macam mana boleh jadi? Faik menjelaskan, di dalam tempat duduk ada alat pemanas, bapa, supaya pada musim sejuk tidak perlu duduk di atas mangkuk tandas yang sejuk beku. Bapa saya merenung mangkuk tandas itu seketika lalu berkata perlahan, ini bukan sekadar teknologi, ini adalah penghormatan terhadap maruah manusia. Ia mengandungi falsafah bahawa membuang air pun perlu selesa dan bersih. Kata-kata bapa menyentuh hati saya. Ibu saya mengangguk, betul. Di Rusia, pada musim sejuk, pergi ke tandas benar-benar menyeksakan. Tempat duduk sejuk seperti ais, sukar untuk duduk, dan tandas pula terlalu sejuk, jadi kena keluar cepat-cepat. Tetapi di sini, tandas hangat, tempat duduk hangat, malah boleh cuci dengan air hangat pula. Faik menambah, Ibu, kerana airnya hangat, ia sangat bersih, lebih bersih daripada menggunakan kertas sahaja. Oleh itu, ramai orang Malaysia berasa sangat tidak selesa apabila melancong ke luar negara yang tidak ada bidet. Bapa saya kagum. Seminggu ini tak tahu pun tentang ini, sungguh rugi.
Sejak hari itu, ibu bapa saya mula menggunakan mangkuk tandas pintar dan setiap kali mengagumi, terutamanya bapa saya berkata semasa makan malam. Sungguh menakjubkan. Lantai tandas hangat, tempat duduk hangat, air pun hangat, jadi tandas tidak sejuk langsung. Sebaliknya, ia telah menjadi ruang yang selesa. Petang itu, kami membawa ibu bapa saya ke sebuah pusat membeli belah besar di Kuala Lumpur. Selepas berjalan-jalan, tiba masanya untuk makan tengah hari. "Bapa, ibu nak makan apa?" saya bertanya. Bapa saya berkata, "Saya nak cuba makanan tradisional Malaysia." Saya membawa ibu bapa saya ke sebuah restoran di pusat membeli belah itu. Itu adalah sebuah restoran duduk bersila yang perlu menanggalkan kasut. "Kena tanggalkan kasut ke?" ibu saya bertanya. "Ya, ibu. Kebanyakan restoran tradisional di Malaysia adalah tempat duduk di lantai untuk makan." Ibu bapa saya berhati-hati menanggalkan kasut dan sebaik sahaja melangkah masuk ke restoran, bapa saya terkejut berhenti. "Lantai di sini pun hangat, ya?" Saya ketawa menjawab, "Ya, bapa. Restoran duduk bersila, jadi pelanggan perlu duduk di lantai. Oleh itu mereka memasang pemanas lantai." Ibu saya juga menyentuh lantai dan kagum. "Restoran pun ada pemanas lantai, sungguh menakjubkan." Faik menjelaskan, kebanyakan restoran duduk bersila di Malaysia ada pemanas lantai. Itu adalah keprihatinan supaya pelanggan dapat menikmati hidangan dengan selesa. Kami duduk di tempat kami, bapa saya masih tidak henti-henti memuji kehangatan lantai. Hingga ke lantai restoran pun dibuat hangat macam ni, keprihatinan terhadap pelanggan sungguh hebat. Ibu saya mengangguk. Restoran di Rusia, pada musim sejuk, lantai sejuk, kerusi pun sejuk, kadangkala sangat tidak selesa, tetapi di sini duduk bersila pun masih hangat. Makanan dihidangkan, nasi lemak, laksa, dan pelbagai hidangan sampingan lain diletakkan di atas meja. Ibu bapa saya makan dengan selera. "Sedapnya," kata bapa saya, "makanan sedap, lantai pula hangat, sungguh selesa." Selepas makan, ibu saya tiba-tiba berkata, "Anakku, orang Malaysia sungguh pintar, budaya duduk bersila untuk makan, dan mereka telah memanaskan lantai. Inilah perpaduan antara budaya dan teknologi." Saya berasa bangga dengan kata-kata ibu. Selepas makan, kami terus berjalan-jalan di pusat membeli belah. Apabila melalui bahagian barangan elektronik, bapa saya berhenti di hadapan sebuah televisyen skrin besar. Televisyen ini besar dan jelas. Seorang jurujual mendekat dan menjelaskan, "Ini adalah televisyen OLED terbaru buatan Malaysia. Kualiti gambar sangat hebat." Ibu saya pula melihat sebuah mesin basuh di sebelah. "Kenapa mesin basuh ini besar sangat?" Jurujual menjawab, "Ini adalah mesin basuh bukaan hadapan. Menggunakan sedikit air tetapi membasuh sangat bersih. Model ini juga ada fungsi pengeringan, jadi boleh basuh dan keringkan dalam mesin yang sama." "Dalam mesin yang sama?" Ibu saya terkejut. Saya ketawa menjelaskan, "Ya, ibu. Mesin basuh Malaysia sangat mudah. Cuma masukkan pakaian, tekan butang, ia akan melakukan semuanya secara automatik dari membasuh hingga mengeringkan." Ibu saya kagum menyentuh mesin basuh itu. Di Rusia, mesin basuh dan mesin pengering berasingan sangat menyusahkan. Dan akhir-akhir ini barangan Rusia mahal sangat. Beli barangan Cina pula cepat rosak. Ibu sedang berfikir-fikir, tetapi di sini semuanya bersepadu dalam satu mesin, kualiti pula nampak bagus. Selepas selesai membeli belah, dalam perjalanan pulang, bapa saya berkata, "Hari ini saya telah melihat banyak perkara. Saya sekali lagi dapat merasakan tahap teknologi Malaysia sungguh mengagumkan. Daripada pemanas lantai, mangkuk tandas pintar, hingga ke peralatan rumah, semuanya nampaknya dicipta untuk manusia." Ibu saya juga bersetuju. Betul, Malaysia memang negara yang selesa untuk didiami. Ibu bapa saya telah pulang ke Rusia selama seminggu. Saya membuat panggilan video kepada mereka setiap hari. Tetapi setiap kali bercakap, saya dapat merasakan penyesalan dalam suara ibu. "Anakku, ibu rindu Malaysia sangat, terutama lantai yang hangat itu." Ibu saya berkata, bapa saya pun sama. Balik ke Perm baru sedar rumah kita sejuk sangat. Selepas 2 minggu hidup selesa di Malaysia, sekarang rumah kita macam istana ais. Walaupun kata-kata gurauan bapa, saya tetap rasa sakit hati. Beberapa hari kemudian, semasa saya bercakap dengan ibu, suara ibu berbeza daripada biasa. "Anakku,
ibu rasa pelik sangat. Setiap kali teringat rumah di Malaysia, ibu rasa nak menangis. Setiap kali melangkah ke lantai kayu yang sejuk beku ini, ibu teringat sangat lantai yang hangat di Malaysia. Sejuk sampai menusuk tulang. Anak. Suara ibu bergetar. Saya hampir menangis. Ibu okey ke? Ya, ibu okey. Mungkin ibu terlalu suka Malaysia saja. Sepanjang hidup-hidup dalam kesejukan, hanya merasai kehangatan selama 2 minggu, tetapi kini ibu rasa kesejukan itu semakin sukar ditahan. Mendengar kata-kata ibu, hati saya berat. Bapa saya pun sama. Beberapa hari kemudian, dalam satu panggilan telefon, bapa berkata, "Menantu, saya asyik teringat sistem pemanas lantai di Malaysia. Setiap pagi bangun dan memijak lantai, saya mengeluh. Di Malaysia, bangun pagi adalah satu kebahagiaan, tetapi di sini ia menjadi satu penyeksaan." Suara bapa juga penuh penyesalan. Faik juga kerap bercakap dengan ibu bapa mentuanya. Pada suatu hari selepas menamatkan panggilan, dia berkata kepada saya, "Sasha, bapa ada bertanya kepada syarikat pemanas di Rusia, sama ada boleh pasang pemanas lantai yang sama atau tidak." Saya bertanya dengan terkejut. "Betul." Mereka kata apa? Kebanyakan syarikat kata tidak boleh. Mereka tidak ada pengalaman membina sistem pemanas keseluruhan lantai dan mereka tidak yakin ia boleh menahan iklim ekstrem negatif 40 darjah. Mendengar kata-kata Faik, saya mengeluh. Mesti bapa kecewa sangat. Faik memegang tangan saya. "Sasha, sudah tiba masanya kita bertindak. Abang akan menghubungi hakim untuk memulakan rancangan." Saya mengangguk. "Ya, abang sayang. Saya betul-betul nak hadiahkan sistem pemanas lantai kepada ibu bapa." Keesokan harinya, Faik bertemu dengan Hakim. Hakim ialah kawan baik Faik, seorang jurutera terkemuka. Beliau telah selesai membuat kajian tentang iklim dan struktur rumah di Perm, Rusia. "Faik, ini adalah projek yang sangat sukar, tetapi bukan mustahil," kata Hakim sambil membentangkan pelan reka bentuk. "Pertama, dandang biasa memang tak boleh. Perlu dandang jenis khas yang boleh menahan suhu negatif 40 darjah. Syarikat kita ada membangunkan dandang kondensasi untuk iklim ekstrem, tetapi belum pernah pasang di Rusia." "Dandang itu boleh guna ke?" Faik bertanya. "Boleh. Dandang ini dilengkapi dengan penukar haba berkecekapan tinggi dari keluli tahan karat, memastikan ketahanan maksimum dalam persekitaran ekstrem, dan ia direka khas untuk beroperasi dengan sempurna, walaupun dalam persekitaran tekanan rendah." Hakim terus menjelaskan, "Paip pun kena guna jenis khas anti pembekuan, bukan jenis biasa. Lapisan penebat pun kena dipertingkatkan. Rumah di Rusia kebanyakan struktur kayu, jadi perlu diperkukuh struktur lantainya." Faik mendengar dengan teliti. "Kosnya berapa?" "Akan lebih mahal daripada pemasangan biasa. Kena guna komponen khas dan kena pergi ke Rusia untuk pasang. Tetapi kerana kita kawan, saya akan bantu sedaya upaya. Syarikat kita ada cawangan di Moskow, boleh ambil dandang dari sana." Faik mengangguk. "Terima kasih, Hakim. Kos tak perlu risau. Ini adalah hadiah untuk ibu bapa mentua saya." Hakim tersenyum. "Baiklah, saya akan cipta reka bentuk yang sempurna, sistem pemanas lantai yang dioptimumkan untuk struktur rumah kayu berusia 100 tahun di Perm." Beberapa hari kemudian, Hakim membawa plan reka bentuk yang lengkap. Itu adalah lukisan yang sangat terperinci dan kompleks. "Tengok ni, saya dah kira semua keadaan, ketebalan lapisan penebat dinding luar rumah Rusia, bahan lantai kayu, dan iklim ekstrem negatif 40 darjah. Terutamanya, ia direka untuk berfungsi dengan sempurna dalam persekitaran tekanan rendah." Faik meneliti pelan reka bentuk itu. "Hebat, Hakim. Macam ni, boleh tahan kesejukan mencucuk di Perm." "Sudah tentu. Dandang ini direka untuk beroperasi sehingga negatif 50 darjah. Perm negatif 40 darjah sudah lebih daripada cukup. Dan pipe khas ini memang tidak akan membeku." Hakim menambah, "Saya sudah hubungi cawangan Moskow. Mereka boleh sediakan dandang ini. Cuma perlu angkut dari Moskow ke Perm sahaja. Saya juga sudah cari syarikat kontraktor. Ada seorang pengarah syarikat tempatan bernama Alex menunjukkan minat. Dia kata dia sangat terkejut apabila melihat pelan reka bentuk ini." Faik memeluk Hakim. "Terima kasih banyak kawan. Saya terhutang budi besar dengan awak." Hakim ketawa.
Apa kata-kata macam tu? Kawan kan, saya pun teruja. Ini akan menjadi detik bersejarah apabila teknologi pemanas lantai Malaysia menakluki kesejukan ekstrem Rusia. Malam itu, Faik pulang dan menjelaskan segala-galanya kepada saya. Melihat pelan reka bentuk itu, saya menangis. Abang, betul-betul boleh ke? Kita boleh pasang pemanas lantai untuk ibu bapa? Ya, boleh. Hakim dah reka dengan sempurna. Sekarang cuma perlu laksanakan saja. Saya memeluk Faik. Terima kasih, Abang. Ibu bapa pasti gembira. Faik mengusap kepala saya dan berkata, Abang cuma berharap ibu bapa tak perlu lagi menderita kesejukan. Abang nak mereka hidup selesa seperti di Malaysia. Walau bagaimanapun, kami memutuskan untuk tidak memberitahu rancangan ini kepada ibu bapa. Kami mahu memberikan kejutan kepada mereka. Faik berkata, bila dah siap, kita akan jemput ibu bapa balik dan tunjuk pada mereka. Rumah sudah jadi hangat. Seminggu kemudian, Faik mengambil cuti di syarikat. Dia bercuti 2 minggu dan menempah tiket kapal terbang ke Rusia. Dia akan pergi ke Perm seorang diri terlebih dahulu untuk membuat persiapan. Dia perlu mengambil dandang dan komponen dari Moskow, kemudian bertemu dengan syarikat kontraktor tempatan. Saya risau. Abang pergi seorang diri mesti susah. Jangan risau. Hakim dah sediakan semuanya. Ada pelan reka bentuk, ada maklumat perhubungan cawangan Moskow. Pengarah syarikat kontraktor bernama Alex pun dah dihubungi. Jangan risau, malam sebelum Faik pergi, kami berbual lama. Sasha, kalau projek ini berjaya, bukan sahaja ibu bapa, tetapi ramai lagi orang Rusia boleh mendapat manfaat daripada sistem pemanas lantai ini. Ini adalah bukti bahawa teknologi Malaysia boleh menewaskan kesejukan ekstrem Rusia. Saya mengangguk. Betul. Dan ini juga peluang untuk tunjuk kepada orang Rusia keunggulan teknologi Malaysia. Faik ketawa. Betul. Untuk membuktikan bahawa pemanas lantai Malaysia adalah nombor 1 di dunia. Keesokan paginya, saya menghantar Faik ke lapangan terbang. Abang pergi berhati-hati, ya. Jangan kerja terlalu keras. Ya, jangan risau. Abang akan balik cepat. Faik memeluk saya dan berkata, melihat bayangnya berjalan ke kawasan perlepasan, saya berdoa agar semuanya berjalan lancar. Hari Faik tiba di Perm, saya menerima panggilan video. Sasha, abang dah sampai dengan selamat. Sekarang abang di hotel di Bandar Perm. Saya lega. Nasib baik, ibu bapa tak tahu, kan? Ya, belum tahu lagi. Esok abang akan jumpa Alex untuk tunjukkan pelan reka bentuk dan berbincang. Keesokan paginya, Faik pergi ke kafe untuk bertemu Alex. Musim sejuk di Perm memang ekstrem. Dalam kesejukan negatif 35 darjah, Faik terpaksa berjalan sambil menggigil. Melangkah masuk ke kafe, suasana hangat menyambutnya. Tetapi sistem pemanas, Rusia berbeza dengan Malaysia, udara hanya panas dan kering. Alex sudah berada di sana. Beliau adalah seorang lelaki berusia lingkungan 40-an, bertubuh sasa. Anda Faik, kan? Gembira bertemu dengan Anda. Alex menghulurkan tangan, Faik juga berjabat tangan. Ya, selamat bertemu Tuan. Terima kasih kerana sudi datang. Kedua-dua mereka duduk. Faik mengeluarkan pelan reka bentuk hakim dari bagnya. Ini adalah pelan reka bentuk sistem pemanas lantai yang saya sebutkan. Alex mengambil dan mula meneliti dengan teliti. Wajahnya yang pada mulanya tidak berperasaan perlahan-lahan bertukar menjadi terkejut, sungguh tidak dapat dipercayai. Alex bergumam, memasang paip air panas di seluruh lantai untuk memanaskan? Faik mengangguk, ya, betul. Ini adalah kaedah pemanasan tradisional Korea yang dipanggil ondol yang telah diperbaiki dan digabungkan dengan teknologi moden oleh Malaysia. Alex memeriksa setiap butiran pada lukisan. Dandang ini direka khas, dioptimumkan untuk persekitaran tekanan rendah, boleh beroperasi pada suhu negatif 50 darjah. Sungguh menakjubkan. Paip anti pembekuan, lapisan penebat yang dipertingkatkan, semuanya direka untuk sesuai dengan iklim ekstrem Perm. Faik menjelaskan lagi, kawan saya seorang jurutera hebat dalam bidang ini. Dia menganalisis semua data iklim dan struktur rumah kayu di Perm untuk mencipta pelan reka bentuk ini. Ini adalah gabungan antara struktur penebat yang kukuh di Rusia dan teknologi pemanas lantai Malaysia. Alex tidak henti-henti mengagumi. Saya telah bekerja dalam industri pembinaan di Perm lebih 30 tahun
tetapi tidak pernah melihat reka bentuk jenius seperti ini. Rusia kita sebelum ini hanya guna radiator. Itu cara memanaskan udara. Tetapi ini memanaskan lantai itu sendiri. Pasti lebih cekap. Betul, Faik menjawab. Radiator hanya memanaskan udara, jadi kering dan lantai masih sejuk. Tetapi pemanas lantai memanaskan dari kaki ke atas, membantu seluruh badan selesa. Ibu bapa mentua saya apabila datang ke Malaysia, merasai dan sangat terharu. Alex mengangguk. Saya faham, penduduk Perm sepanjang hidup dalam kesejukan. Malah di dalam rumah pun kena pakai pakaian tebal. Tetapi jika sistem pemanas lantai ini berjaya, kehidupan penduduk Perm akan berubah sepenuhnya. Suaranya jelas menunjukkan kegembiraan. Boleh ke Tuan Bina? Faik bertanya dengan berhati-hati. Alex melihat pelan reka bentuk sekali lagi. Mungkin rumit, tetapi jika dibuat mengikut lukisan ini, ia benar-benar boleh dilaksanakan. Terutamanya dengan dandang khas dan pipe anti pembekuan ini. Negatif 40 darjah pun bukan masalah. Faik menghela nafas lega. Jadi, bila boleh mula? Alex menjawab. Asalkan ada dandang dan komponen, boleh mula segera. Oleh kerana ia adalah rumah kayu, perlu berhati-hati semasa membuka lantai. Dan pemasangan pipe juga perlu tepat, akan ambil masa kira-kira 2 minggu. 2 minggu cukup. Faik berkata, saya akan pergi ke Moskow untuk mengangkut dandang sendiri. Saya sudah hubungi cawangan syarikat dandang Malaysia di Moskow. Alex kelihatan terkejut. Syarikat dandang Malaysia ada cawangan di Rusia ke? Ya, di Moskow ada satu cawangan dan kawan saya bekerja di syarikat itu, jadi dia sudah sediakan semuanya. Dandang khas untuk iklim ekstrem pun sudah tersedia. Penjelasan Faik semakin membuat Alex kagum. Orang Malaysia sungguh teliti, persediaan sungguh mengagumkan. Kedua-dua mereka berbincang jadual terperinci. Semasa Faik pergi ke Moskow mengambil dandang dan komponen, Alex akan menyediakan pasukan kontraktor. Tapi saya ada satu permintaan. Faik berkata dengan berhati-hati. Saya nak rahsiakan perkara ini daripada tuan rumah, iaitu ibu bapa mentua saya. Saya nak berikan kejutan kepada mereka. Alex ketawa menjawab. Saya faham, idea yang hebat. Kita akan buat kerja bila tuan rumah tiada. Ya, saya akan hubungi bapa mentua saya untuk atur jadual, Faik berkata. Selepas pertemuan itu, Faik pulang ke hotel dan membuat panggilan video kepada saya. Sasha, abang dah jumpa Alex. Beliau seorang yang hebat. Beliau sangat terkejut apabila melihat pelan reka bentuk itu dan kata boleh buat kerja. Saya menjawab dengan gembira. Betul ke? Nasib baik. Ya, sekarang abang kena pergi Moskow ambil dandang. Esok abang akan naik kereta api ke Moskow. Faik berkata, saya risau. Abang pergi seorang diri tak apa ke? Jangan risau. Hakim dah hubungi orang yang bertanggungjawab di cawangan Moskow. Mereka akan datang jemput abang. Keesokan harinya, Faik menaiki kereta api dari Perm ke Moskow. Itu adalah perjalanan yang panjang, lebih 20 jam. Di dalam kereta api, Faik melihat keluar tingkap, melihat padang salji putih Rusia dan berfikir tentang prospek ibu bapa mentuanya dapat hidup di rumah yang hangat selepas semuanya berjaya. Tiba di Moskow, Faik mencari cawangan syarikat dandang Malaysia. Cawangan itu terletak di kawasan perindustrian di pinggir Moskow. Ketua cawangan, Encik Razi telah menyambut Faik dengan sangat mesra. Encik Faik, susah payah datang. Saya dah terima maklumat dari Hakim. Ya, terima kasih, Encik Razi. Faik menyapa. Encik Razi membawa Faik masuk ke pejabat. Saya dah tengok pelan reka bentuk yang Hakim hantar, sungguh hebat. Reka bentuk khas untuk iklim ekstrem Perm. Ya, kawan saya dah curahkan banyak usaha ke dalamnya, Faik menjawab. Encik Razi berkata, kebetulan kami sedang bersedia untuk memasuki pasaran Siberia dan telah membangunkan dandang khas untuk iklim ekstrem. Ini adalah model khas yang boleh beroperasi pada suhu negatif 50 darjah. Ibu pejabat sudah hantar sampel ini ke sini. Betul ke? Nasib baik. Faik lega. Encik Razi membawa Faik ke gudang. Di sana, dandang khas dan pelbagai komponen telah disediakan. Ini adalah model paling canggih kami. Dilengkapi dengan penukar haba berkecekapan tinggi dari keluli tahan karat dan dioptimumkan untuk persekitaran tekanan rendah. Faik memerhatikan dandang itu dengan teliti. Ia kelihatan lebih besar,
dan kukuh daripada dandang biasa. Apa ciri khas dandang ini? Encik Razi menjelaskan. Dandang biasa guna paip tembaga, tetapi model ini guna keluli tahan karat. Ketahanan dalam persekitaran ekstrem jauh lebih tinggi dan ia direka untuk beroperasi dengan sempurna dalam persekitaran tekanan rendah. Sistem pemanas Rusia tekanan selalunya rendah, jadi jika guna dandang biasa akan mengurangkan kecekapan. Tetapi model ini telah menyelesaikan masalah itu. Mendengar penjelasan itu, Faik kagum. Dengan ini, kesejukan Perm tidak lagi menjadi masalah. Sudah tentu, dandang ini direka untuk digunakan di Siberia, Perm yang mencapai negatif 40 darjah, ia benar-benar boleh menahan. Encik Razi menjawab dengan yakin. Faik telah membeli dandang bersama semua komponen yang diperlukan. Paip khas anti pembekuan, lapisan penebat yang dipertingkatkan, unit kawalan suhu, dan aksesori sambungan lain. Anda nak angkut ini balik Perm macam mana? Encik Razi bertanya. Saya nak sewa lori, Faik menjawab. Encik Razi menggeleng. Tak perlu, kami akan bantu. Syarikat ada lori pengangkutan, kami akan hantar terus ke Perm. Ini juga projek penting bagi kami. Untuk membuktikan bahawa teknologi pemanas lantai Malaysia boleh menewaskan iklim ekstrem Rusia, Faik terharu. Terima kasih banyak, Tuan Razi. Tuan dah bantu saya urusan besar. Encik Razi tersenyum. Kami pun berharap projek ini berjaya. Jika berjaya, kita boleh sebarkan teknologi pemanas lantai Malaysia ke seluruh Rusia. Perm akan jadi titik permulaan. Keesokan harinya, Faik dan Encik Razi memuatkan dandang dan komponen ke atas sebuah lori besar dan menuju ke Perm. Dari Moskow ke Perm kira-kira 1,400 km, perjalanan yang memakan masa lebih sehari. Akhirnya mereka tiba di Perm. Alex dan pasukannya membantu memunggah barang. Kerja bermula. Mereka berhati-hati membuka lantai, meletakkan lapisan penebat, dan memasang paip anti pembekuan dengan tepat. Dandang juga siap dipasang. 2 minggu kemudian, semua kerja selesai, mereka menghidupkan suis dandang, dan 3 jam kemudian, lantai rumah telah menjadi hangat. Berjaya. Faik bersorak. Alex juga kagum. Di Perm yang sejuk negatif 40 darjah, lantai rumah boleh jadi hangat macam ni. Sungguh satu keajaiban. Faik menelefon bapa mentuanya. Bapa, ibu, bapa dan ibu boleh balik rumah sekarang. Ada kejutan sedang menunggu bapa dan ibu. 2 hari kemudian, ibu bapa saya pulang dari rumah saudara. Faik sedang menunggu mereka di hadapan pintu rumah. Menantu, apa hadiahnya? Bapa saya bertanya. Faik tersenyum menjawab. Bapa dan ibu masuk rumah nanti tahulah. Ibu bapa saya membuka pintu dan melangkah masuk. Sebaik sahaja menanggalkan kasut, kedua-dua mereka terhenti. Ini, macam mana boleh jadi? Bapa saya berkata dengan suara bergetar. Ibu saya melangkah kaki ayam ke atas lantai lalu melutut. Abang, lantai rumah hangat, hangat macam di Malaysia. Bapa saya juga menyentuh lantai dengan tangan. Ini pemanas lantai, menantu. Faik menjelaskan. Bapa, ibu, saya tengok bapa dan ibu selepas merasai pemanas lantai di Malaysia asyik teringat, jadi saya pasang pemanas lantai di rumah kita. Ibu saya menangis teresa-esak, menggosok tangan ke lantai ruang tamu. Hangat betul, bukan mimpi. Abang, rumah kita dah hangat. Mata bapa saya juga merah. Menantu, terima kasih banyak. Hadiah yang terlalu besar. Faik tunduk hormat. Ini tanggungjawab saya bapa. Saya tak nak bapa dan ibu lagi menderita kesejukan. Ibu bapa, saya berjalan ke seluruh bilik menyentuh lantai rumah. Bilik tidur, dapur, malah lantai tandas pun hangat. Lantai tandas pun hangat. Ya, bapa saya kagum. Ibu saya berbaring di lantai ruang tamu dan berkata, sepanjang hidup saya hanya impikan rumah macam ni, rumah dengan lantai yang hangat. Sekarang saya tak takut musim sejuk lagi. Malam itu saya berjumpa ibu bapa melalui panggilan video. Mereka sedang duduk di lantai ruang tamu. Kedua-dua mereka kelihatan gembira. Anakku, terima kasih banyak. Faik adalah seorang yang hebat, menghadiahkan ibu bapa hadiah macam ni. Kata ibu saya juga menangis. Ibu, bapa, mulai sekarang bapa dan ibu hiduplah dengan selesa, ya. Beberapa hari kemudian, kabar angin mula tersebar. Kabar angin tentang rumah Encik Andre yang dipasang sistem pemanas yang revolusioner. Jiran-jiran mula datang. Andre, betul ke lantai rumah kau hangat?
Orang pertama bertanya. Bapa saya menjawab dengan bangga. Cuba sendiri. Jiran itu menanggalkan kasut dan melangkah ke atas lantai. Matanya terbeliak. Sungguh tak dapat dipercayai. Di Perm yang sejuk negatif 40 darjah, lantai rumah boleh jadi hangat macam ni ke? Dia duduk, menyentuh dengan tangan, malah berbaring di lantai. Ini adalah revolusi dalam pemanasan. Jiran itu pulang ke kampung dan menyebarkan berita itu. Mulai keesokan harinya, orang ramai mula berpusu-pusu datang. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Rumah Encik Andre dengan cepat menjadi tempat pengalaman pemanas lantai. Semua orang berjalan kaki ayam di atas lantai dan mengagumi. Ini teknologi Malaysia ke? Sungguh menakjubkan. Rumah saya boleh pasang tak? Alex mula menerima banyak permintaan. Orang yang ada nombor telefon Faik pun menghubungi. Boleh pasang pemanas lantai untuk rumah saya tak? Berapa kosnya? Faik menghubungi Hakim. Hakim, dah jadi hal besar ni, penduduk Perm tak henti-henti tanya pasal pemasangan pemanas lantai. Hakim gembira. Betul ke? Hebat. Saya akan maklumkan kepada cawangan Moskow. Pasaran Rusia akan terbuka. Encik Razi juga sangat teruja. Saya kena lapor kepada ibu pejabat. Bermula dari Perm, kita boleh sebarkan teknologi pemanas lantai Malaysia ke seluruh Rusia. Encik Anambrai bapa saya dengan bangga menjelaskan kepada jiran-jiran. Ini dipanggil pemanas lantai Malaysia, teknologi yang menantu saya bawa dari Malaysia. Ada pipe air panas di bawah lantai, jadi seluruh rumah hangat. Semua orang kagum tidak henti-henti. Pada suatu malam, rumah Encik Andre menganjurkan perjumpaan kecil menjemput penduduk kampung. Lebih 20 orang jiran datang. Semua duduk di lantai, merasai kehangatan dan berbual. 100 tahun hidup dalam kesejukan. Baru sekarang tahu macam mana rasanya rumah yang hangat. Seorang lelaki tua berkata, teknologi Malaysia sungguh mengagumkan. Mereka telah buat apa yang kita tak boleh buat. Seorang jiran lain menambah. Faik juga ada di sana. Sistem pemanas lantai Malaysia ada sejarah beribu-ribu tahun. Itu adalah kebijaksanaan untuk mengatasi musim sejuk yang digabungkan dengan teknologi moden. Semua orang bertepuk tangan memuji Faik. Ramai jiran bertanya, Faik, rumah saya boleh pasang ke? Berapa kosnya? Faik menjawab, boleh. Cawangan Moskow, syarikat dandang Malaysia boleh bantu. Kos bergantung pada saiz dan struktur rumah, tetapi pada tahap yang rakyat Rusia mampu bayar. Malam itu, 15 keluarga mendaftar untuk pemasangan pemanas lantai. Revolusi pemanas lantai bermula dari sebuah kampung kecil di Perm. Encik Razi menghantar laporan segera ke ibu pejabat. Sambutan di Perm meletus, perlukan lebih banyak dandang dan tenaga kerja sokongan. Ibu pejabat di Malaysia bertindak serta-merta. Hakim mencipta lebih banyak pelan reka bentuk dan menghantar pasukan jurutera ke Moskow. Pasaran ekstrem Rusia telah mula terbuka. Perm adalah titik permulaan. Bapa saya berkata kepada Faik, menantu, kamu bukan sahaja mengubah keluarga kami, tetapi juga mengubah Perm. Sekarang, penduduk Perm tidak akan takut musim sejuk lagi. Faik menjawab dengan rendah diri. Rumah bapa dan ibu telah menjadi contoh yang baik. Ia telah membuktikan bahawa teknologi Malaysia boleh membantu rakyat Rusia. 3 bulan berlalu, demam pemanas lantai yang bermula dari sebuah kampung kecil di Perm kini telah merebak ke seluruh bandar. Syarikat kontraktor Alex menerima terlalu banyak tempahan sehingga terpaksa meningkatkan bilangan pekerja sebanyak 3 kali ganda. Syarikat dandang Malaysia juga membuka pejabat tetap di Perm. Saya di Malaysia membuat panggilan video kepada ibu bapa setiap hari. Setiap hari mereka kelihatan gembira. Anakku, hari ini rumah masih hangat sangat. Bangun pagi sungguh gembira, kata ibu saya. Bapa saya menambah. Jiran-jiran asyik datang rumah kita tengok. Sekarang rumah kita dah jadi tempat lawatan popular di Perm. Pada suatu hari, sebuah akhbar tempatan di Perm menghubungi untuk memohon temu bual. Mereka mahu menulis artikel dengan tajuk Rumah Menakluki Musim Sejuk Perm dengan Pemanas Lantai Malaysia. Bapa saya bersetuju dengan gembira. Wartawan datang ke rumah untuk mengetahui tentang sistem pemanas lantai dan membuat temu bual. Selepas artikel itu diterbitkan, sambutan meletus. Bukan sahaja Perm, malah bandar-bandar berdekatan juga menghubungi bertanya. Yekaterinburg, Chelyabinsk, Ufa, seluruh wilayah Ural berminat.
bandar kami pun sejuk macam Perm, boleh pasang pemanas lantai ke? Ibu pejabat syarikat dandang Malaysia menubuhkan bahagian perniagaan di Rusia. Hakim dilantik sebagai ketua pengarah yang bertanggungjawab. Faik, terima kasih kepada awak, syarikat kita dapat masuk ke pasaran Rusia. Terima kasih banyak. Hakim berkata melalui telefon. Faik ketawa menjawab. Saya pun tak sangka saya cuma pasang satu pemanas lantai untuk rumah ibu bapa mentua sahaja, jadi macam ni. Syarikat-syarikat pembinaan besar di Moskow juga mula berminat. Rancangan untuk membawa teknologi pemanas lantai Malaysia ke dalam projek perumahan baru di Rusia telah dikemukakan. Rumah masa depan Rusia akan ada pemanas lantai sebagai kemudahan asas, kata seorang pengarah syarikat pembinaan dalam satu temu bual. Rumah Encik Andre kini dipanggil Rumah Hangat Perm. Setiap hujung minggu ada berpuluh-puluh pelawat datang. Bapa saya dengan bangga menjelaskan prinsip pemanas lantai. Ada paip air panas di bawah lantai, itu adalah kebijaksanaan orang Malaysia. Bukan memanaskan udara, tetapi memanaskan lantai, jadi lebih cekap. Seorang pelawat bertanya, bil pemanas mahal tak? Bapa saya menjawab, sebaliknya, ia berkurangan kerana ia lebih cekap daripada radiator. Dan yang paling penting adalah keselesaan. Seluruh badan hangat, jadi tak perlu pakai pakaian tebal. Ibu saya menjemput tetamu minum teh dan berkata, sepanjang hidup-hidup dalam kesejukan, sekarang saya pula menanti musim sejuk tiba kerana rumah terlalu hangat. Para tetamu mengangguk bersetuju dengan kata-kata ibu. Syarikat Alex kini telah menjadi syarikat paling sibuk di Perm. Faik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada anda, syarikat saya berkembang macam ni. Alex menyatakan rasa terima kasihnya. Faik ketawa menjawab. Itu semua kerana mutu kerja pembinaan Tuan Alex yang cemerlang. Ini adalah gabungan antara teknologi Malaysia dan semangat tukang Rusia. Musim sejuk tahun itu, Perm mempunyai lebih 100 buah rumah yang dipasang pemanas lantai. Revolusi yang bermula dari sebuah kampung kecil telah merebak ke seluruh bandar. Orang ramai tidak lagi takut musim sejuk. Terima kasih kepada pemanas lantai, musim sejuk tahun ini adalah musim sejuk yang paling hangat. Semua orang berkata begitu. Media Malaysia juga mula melaporkan tentang peristiwa ini. Sebuah artikel dengan tajuk Pemanas Lantai Malaysia Menakluki Kesejukan Ekstrem Rusia telah diterbitkan. Saya dan Faik juga menerima jemputan temu bual. Pada mulanya, ini hanya hadiah kecil untuk ibu bapa mentua. Kami tak sangka ia boleh membantu ramai orang macam ni. Faik berkata dalam temu bual itu. Syarikat Hakim telah merancang untuk membuka cawangan di banyak bandar Rusia. Perm adalah titik permulaan. Sekarang kami akan kembangkan ke seluruh Siberia. Pemanas lantai Malaysia akan mengubah musim sejuk rakyat Rusia. Suara Hakim penuh keyakinan. Encik Razi juga dinaikkan pangkat menjadi pengarah cawangan Moskow. Encik Faik, terima kasih banyak. Semua ini bermula dari hati budi anda. Faik menjawab dengan rendah diri. Saya hanya buat kerja untuk keluarga. Terima kasih kepada bantuan ramai orang, baru boleh berjaya. Ibu bapa, saya kini telah menjadi kebanggaan seluruh kampung. Dah pergi rumah Encik Andre? Lantai hangat itu sungguh ajaib. Semua orang yang berjumpa ibu bapa saya akan menyapa begitu. Bapa saya sangat bangga dengan menantu orang Malaysia. Menantu saya yang bawa teknologi ini dari Malaysia. Malaysia memang negara yang hebat. Setahun berlalu, pada suatu malam musim sejuk yang sejuk, satu jamuan malam kecil diadakan di rumah ibu bapa saya. Hanya keluarga dan beberapa jiran rapat. Semua berkumpul di lantai ruang tamu yang hangat, minum teh dan berbual. Tahun lepas waktu macam ni, kita semua pakai beberapa lapisan baju tebal, tetapi sekarang boleh duduk selesa macam ni, kata Encik Ifan jiran. Rumah saya pun dah pasang pemanas lantai pada musim panas tahun lepas. Bapa saya ketawa menjawab, betul. Sepanjang hidup-hidup dalam kesejukan, sekarang rumah kita macam syurga. Ibu saya menuang teh panas dan berkata, semua ini berkat menantu saya. Pada mulanya dia cuma nak buat rumah kami jadi hangat sahaja, tetapi sekarang seluruh kampung dah berubah. Semua orang mengangguk, seseorang bergurau. Andre, mungkin kita patut jadikan menantu kau sebagai wira kampung, ya? Bapa saya ketawa tetapi berkata dengan serius. Wira bukan sesuatu yang besar,
Kasih sayang terhadap keluarga, itulah yang mencipta segalanya. Faik, hanya bermula dengan keinginan kami dapat hidup dengan selesa sahaja. Saya melihat pemandangan itu melalui panggilan video dan menangis. Faik duduk di sebelah saya dan berkata, "Sasha, kita dah berjaya. Cinta telah mengatasi sempadan, mengatasi teknologi. Sekarang rakyat Rusia pun boleh merasai kehangatan Malaysia." Saya mengangguk. "Ya, abang sayang. Pemanas lantai Malaysia adalah nombor 1 di dunia. Malam itu, salji sedang turun di langit Perm. Tetapi di dalam rumah-rumah yang ada pemanas lantai, semua orang hidup dengan selesa. Sebuah kampung tidak lagi takut musim sejuk. Keajaiban kecil dicipta oleh teknologi Malaysia dan hati budi seorang lelaki. Musim sejuk di Perm tidak lagi ekstrem. Pemanas lantai Malaysia telah menewaskan kesejukan itu dan permulaannya adalah kasih sayang seorang lelaki terhadap ibu bapa mentuanya. Kasih sayang menjadi teknologi dan teknologi pula menyebarkan kehangatan kepada lebih ramai orang. Syarikat Dandang Malaysia, berdasarkan kejayaan di Perm, telah secara rasmi memasuki pasaran Rusia. Hakim, sebagai ketua pengarah yang bertanggungjawab, telah sibuk berulang-alik antara Moskow dan Perm. Faik, apa yang kamu mulakan benar-benar bermakna besar. Teknologi Malaysia sedang mengubah kehidupan rakyat Rusia. Kami melawat Perm beberapa kali setiap tahun. Setiap kali ibu bapa kelihatan lebih gembira. Anakku, Faik, hadiah yang kamu berikan kepada ibu bapa bukan sekadar rumah yang hangat. Kamu telah berikan kami hak untuk hidup bermaruah. Kata bapa saya, ibu saya menambah. Sekarang kami tidak lagi takut setiap kali musim sejuk tiba. Rumah yang hangat. Kamu tak tahu betapa besarnya rahmat itu. Saya memeluk ibu bapa saya dengan erat. Ibu, bapa, kami yang sepatutnya berterima kasih. Pada suatu hari apabila kami berjalan-jalan di kampung di Perm, setiap kali melalui rumah yang telah dipasang pemanas lantai, semua orang akan menyapa. Faik, Sasha, terima kasih. Rumah kami sekarang pun dah hangat. Melihat senyuman berseri-seri semua orang, hati saya dilimpahi emosi. Faik memegang tangan saya. Sasha, apa yang kita mulakan telah membantu ramai orang, tetapi yang membuat abang benar-benar bangga ialah ibu bapa sangat gembira. Saya juga memegang erat tangannya. Ya, abang sayang, terima kasih banyak. Malam itu, keluarga kami berkumpul di lantai ruang tamu yang hangat minum teh. Di luar tingkap, salji sedang turun, tetapi di dalam rumah sungguh selesa. Bapa saya berkata, inilah kebahagiaan. Berada bersama orang tersayang dalam rumah yang hangat. Saya fikir, kasih sayang kecil yang bermula dari Malaysia telah mengatasi sempadan untuk membawa kehangatan kepada ramai orang. Pemanas lantai bukan sekadar teknologi pemanasan, itu adalah falsafah kemanusiaan, itu adalah keprihatinan, dan itu adalah kasih sayang. Inilah kisah menyentuh hati tentang pemanas lantai Malaysia menakluki kesejukan ekstrem Rusia. Sebuah kisah yang bermula dari hati budi seorang lelaki dan telah mengubah seluruh sebuah kampung. Kasih sayang menjadi teknologi dan teknologi pula mencipta lebih banyak kasih sayang. Musim sejuk di Perm kini tidak lagi ekstrem, sekurang-kurangnya di dalam rumah-rumah yang telah dipasang pemanas lantai. Kerana pemanas lantai Malaysia telah menewaskan kesejukan itu dan permulaan semua itu adalah hati seorang menantu yang menyayangi ibu bapa mentuanya. Teknologi mengatasi sempadan, kasih sayang mengatasi sempadan. Itulah makna sebenar kisah ini. Ibu bapa, saya hari ini masih hidup bahagia di rumah yang hangat dan kami suami isteri melihat itu dan hidup dengan rasa syukur. Seperti kehangatan yang bermula dari kasih sayang kecil telah merebak kepada ramai orang. Kami berharap kehidupan kami juga dapat membawa kehangatan kepada seseorang. Bagaimana kisah hari ini? Jika anda suka kisah ini, sila daftar saluran, like, dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak kisah lain. Sila sokong kami lebih lagi melalui penyertaan keahlian dan tekan butang Super Thanks supaya kami dapat memperkenalkan lebih banyak kisah yang menarik. Terima kasih kerana menonton.